Buletin Didik 12 Februari bersama saya Tarushdin Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 97,975 individu atau 2.7% daripada populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PKIDS yang dilancar sejak 3 Februari lalu. 1,055 sekolah juga dikenal pasti untuk dijadikan pusat pembelian vaksin PPV bagi program itu yang akan mula beroperasi Isnin ini. Kementerian Kesihatan KKM menyasarkan 70% kanak-kanak akan mendapat dos pertama dalam tempoh 2 bulan pertama ini dan lengkap 2 dos dalam tempoh 6 bulan. Mengikut laman sesawang COVID Now, 55.8% atau lebih 13 juta individu daripada populasi dewasa di negara ini telah menerima dos penggalak. 98% atau lebih 22.9 juta pula sudah melengkapkan vaksinasi, manakala 99.2% atau lebih 23.2 juta individu menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun, lebih 2.7 juta telah melengkapkan vaksinasi, manakala 91.3% atau lebih 2.8 juta lagi menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Seterusnya, Sarawak menyasarkan untuk mencapai 50% atau 143,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi peak case menjelang hujung bulan ini. Sasaran itu berdasarkan tinjauan awam yang dilakukan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS yang mendapati 60.3% daripada 41,350 responden dalam kalangan ibu bapa bersetuju dengan program peak case. Ketua Menteri Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, bagi kanak-kanak di kawasan pedalaman, pendekatan sama ketika program vaksinasi populasi dewasa dan remaja sebelum ini akan digunakan. Dia punya approach is similar, except sekarang ini kita pergi ke sekolah senang sikit dan guru dan ibu bapa ada bersama untuk kita beri suntikan. Dan sekolah kita di pedalaman, seperti mana kita tahu, ada jauh sikit. So logistik, the state will have in terms of logistic. Kena mungkin guna helikopter bawa doktor, perahu dan jalan darat. That one the state will help. Beliau berkata demikian selepas meninjau pelaksanaan PKIDS di Klinik Kota Sentosa di Kuching. Sejak PKIDS dilaksanakan 3 Februari lalu, Sarawak telah berjaya memberi vaksinasi kepada 19,430 kanak-kanak. Ujarnya, setakat 10 Februari lalu, 91.9% populasi dewasa di Sarawak sudah mendapat suntikan dos kedua vaksin COVID-19. Sementara bagi populasi remaja pula, 88.7%. Manakala suntikan dos penggalak mencecah 84.5%. Kerajaan Negeri Melaka pula mengalu-alukan PKIDS yang akan diperluaskan di peringkat sekolah. Menurut Esko Pendidikan Negeri Datuk Rais Yassin, pihaknya merangka pelbagai strategi termasuk mewujudkan pasukan bergerak untuk membantu Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan menjalankan program tersebut. Kalau buat di sekolah, setelah mematuhi segala SOP dan sebagainya, saya yakin ibu bapa akan lebih berasa yakin sebab mereka divaksin di sekolah. Sekarang ini kalau divaksin, kita ada PPV awam yang ibu bapa kena bawa untuk pergi dan sebagainya. Tapi antara inisiatif yang baik adalah kalau boleh dibuat di sekolah, saya yakin ini akan lebih cepat. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri berhasrat memperluaskan program tuition digital percuma kepada semua calon peperiksaan utama ke seluruh negeri bermula sesi persekolahan akan datang. Sehubungan itu, 2 sekolah dipilih sebagai perintis bagi projek itu, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Haji Abdul Malik dan SMK Paya Rumput. Majlis pelancarannya kelas digital Mahir Tutor berlangsung hari ini di SMK Tun Haji Abdul Malik. Menurut Datuk Rais, keputusan peperiksaan tahun hadapan bakal menjadi penanda aras kepada kelas tuition percuma itu. Sebuah syarikat pengendali kelas digital telah dilantik untuk menjalankan projek perintis tersebut. Kelas digital Mahir Tutor ini antara usaha dalam meningkatkan kefahaman calon peperiksaan dalam 16 subjek bagi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM. Penerima dos Prima Sinovac boleh mendapatkan dos penggalak Sinovac percuma secara walk-in di semua PPV luar tapak bermula Isnin ini. Dalam satu kenyataan, Protect Health Corporation Sdn Bhd memaklumkan pemberian itu selaras pengumuman yang dibuat Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pada 7 Februari lalu.
Sehubungan itu, mereka yang layak untuk dos penggalak dan ingin mendapatkan vaksin jenis Sinovac boleh menyemak senarai PPV luar tapak di laman sesawang Protect Health. Bagaimanapun, KKM masih mengesyorkan dos penggalak jenis Pfizer untuk penerima Sinovac bagi tahap perlindungan yang lebih tinggi. Sebelum ini, Khairi memaklumkan golongan berusia 60 tahun dan ke atas serta penerima vaksin Sinovac berusia 18 tahun ke atas perlu mengambil dos penggalak sebelum 1 Mac bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap. Dianggarkan 3.5 juta penerima vaksin prima Sinovac masih belum menerima dos penggalak. Bertemu kembali. Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 akan diteruskan mengikut jadual termasuklah sesi persekolahan baharu pada Mac meskipun jangkitan COVID-19 akibat gelombang Omicron semakin meningkat. Pada masa sama, Kementerian Pendidikan KPM meminta Suruhanjaya Pilihan Raya SPR tidak menjadikan sekolah menengah di Johor sebagai pusat mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor 12 Mac depan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razif Jidin berkata ia bagi mengelak gangguan terhadap pelajar yang akan menduduki SPM bermula 26 Februari ini sehingga hari pengundian 12 Mac. Sekolah rendah bagi pihak KPM kita tidak ada masalah untuk membenarkan penggunaan sekolah rendah. Namun sekolah menengah kita memohon kita akan menulis secara rasmi sebab semalam baru saya dapat maklumat berdasarkan sesi lepas urus rungutan daripada guru-guru apabila mereka dapat maklumat sekolah mereka akan digunakan. Jadi kita akan menulis secara rasmi kepada pihak SPR supaya tidak menggunakan sekolah menengah dalam pelaksanaan penggunaannya sebagai pusat pembuangan undi itu. Beliau berkata demikian pada sesi libat urus bersama warga pendidik dan PIBG di Johor Bahru siang tadi. Datuk Dr. Razif mengulas mengenai desakan sesi persekolahan dan SPM ditangguhkan berikutan peningkatan kes COVID-19. Tambahnya, sesi persekolahan dan SPM akan diteruskan mengikut jadual ditetapkan mengikut prosedur operasi standard SOP. Menurutnya, kadar vaksinasi yang tinggi dalam kalangan pelajar termasuk lebih 90% bagi calon SPM 2021 membolehkan sesi persekolahan dan peperiksaan berjalan seperti biasa. Majlis Eksekutif Universiti Teknologi Mara UiTM meluluskan pelaksanaan kemasukan semula pelajar ke kampus secara berperingkat bermula Mac ini. Melalui kenyataan yang dikeluarkan UiTM, kemasukan kuliah sesi Mac hingga Ogos akan bermula pada 27 dan 28 Mac untuk kampus di Kedah, Kelantan, Johor dan Terengganu. Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janur berkata, Open and Distance Learning ODL atau pengajaran dan pembelajaran secara hybrid akan diteruskan. Pihak universiti akan memberi keutamaan kepada pelajar yang berkeperluan untuk hadir ke kampus. Ia mengikut kategori pelajar dan kesesuaian kapasiti sekitar kampus termasuk kolej serta ruang pengajaran dan pembelajaran. Segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran melibatkan pelajar di kampus akan dipantau untuk memastikan pematuhan prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. UiTM akan mengeluarkan perkeliling rasmi berhubung tata cara dan jadual kemasukan bagi pelan tindakan perkuliahan ODL 5.0 dalam masa terdekat. Menjadi individu pertama yang memperoleh maklumat dan data mengenai keadaan cuaca semasa adalah satu tanggungjawab besar yang dipikul ahli meteorologi. Perkongsian maklumat tepat kepada umum secara tidak langsung dapat menyelamatkan nyawa dan harta benda. Segmen Kejaya minggu ini melihat lebih dekat kerjaya ahli meteorologi di Jabatan Meteorologi Malaysia. Proses balik sudah akan keluar. Buletin didik minggu ini mendekati Suzalina Kamarudin, ahli kaji cuaca berpengalaman. Mendapatkan pengajian awal di Sekolah Menengah Sains Tunku Abdullah, Suzalina seterusnya menyambung pengajian dalam ijazah Sarjana Muda Sains dalam bidang fizik di Universiti Malaya sebelum menerima kursus khas tambahan sepanjang 7 bulan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia. Saya sebenarnya berasal daripada negeri yang
yang biasanya dilanda banjir setiap monsun timur laut. Jadi daripada saya sekolah rendah lagi, saya tertanya-tanya kenapa setiap hujung tahun waktu cuti sekolah Kuantan sentiasa dilanda banjir. Okey, so saya ditempatkan di Pejabat Meteorologi Kuantan sebagai pegawai meteorologi, penempatan pertama di sana. Dan pada waktu itu juga iaitu pada tahun 2001 Kuantan dilanda banjir besar. So pada 2001 itu antara pengalaman yang memang tak dilupakanlah, sebab satu cabaran untuk saya baru lepas training ditempatkan di kampung sendiri dan dicabar pula dengan banjir yang besar. Beliau kini berkhidmat sebagai pengarah unit komunikasi korporat di Met Malaysia dan hampir memasuki tahun ke-22 bertugas. Antara tanggungjawab yang digalas melakukan analisis terhadap perubahan cuaca serta menyampaikan amaran cuaca kepada orang ramai. Kita akan pastikan segala info cuaca tu kita dapat secara maksudnya kita kena pantau setiap masa dan memberikan analisis cuaca supaya dapat menghasilkan ramalan dan amaran yang tepat. Okey. Kalau sekiranya kita leka, sekiranya kita leka, so ramalan yang kita keluarkan tu mungkin tidak dapat keluar pada masa yang tepat. Menurutnya lagi, cabaran yang perlu dihadapi termasuklah kekurangan teknologi yang mampu menjalankan pemantauan cuaca lebih terperinci serta kebolehan negara dalam menghasilkan lebih ramai pakar dalam bidang berkenaan. Dari segi keperluan untuk masuk ke sebagai pegawai meteorologi ini, iaitu dari segi bidang fizik, matematik dan ada minat untuk lebih aktif ataupun berminat untuk lebih terdedah dalam ramalan cuaca numerikal ni adalah lebih baiklah. Sebab nama dan kerjaya mereka mungkin amat jarang untuk kita dengari. Namun percayalah, kerjaya sebagai seorang pakar kaji cuaca atau juga dikenali sebagai pakar meteorologi penting dalam memastikan kita selamat daripada apa jua bencana alam. Saya Zikri Marzuki melaporkan. Bandar Kaohsiung di Taiwan memulakan Festival Tanglong dengan persembahan lampu drone mega. Sebanyak 1,500 drone digunakan dalam pertunjukan cahaya itu sekaligus digelar persembahan terbesar seumpamanya di Taiwan. Ia menampilkan pelbagai motif 3D antaranya bumi yang berputar dan harimau sempena Tahun Baru Cina. Satu lagi tarikan ialah siri pertunjukan bendera beberapa negara yang digabungkan membentuk hati. Ia simbolik negara-negara yang telah menyumbang vaksin COVID-19 kepada Taiwan sepanjang tempoh pandemik. Mengikut kalender Cina, Festival Tanglong diraikan pada bulan penuh pertama hari ke-15. Ia juga menandakan perakhiran kepada sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Buah tangan terbaru BTS mendominasi carta lagu iTunes seluruh dunia sebaik sahaja dilancarkan semalam. Ia merupakan runut bunyi siri kartun web atau webtoon Seven Fates Chaco berjudul Stay Alive.
Lagu nyanyian Jungkook dan terbitan Sugar itu secara rasmi jadi lagu artis K-pop pertama tahun ini yang terus melonjak ke tangga pertama carta iTunes dunia dan Eropah secara serentak. Hanya 6 jam selepas dilancarkan, runuk bunyi itu mendominasi iTunes di 74 negara termasuk Malaysia, Indonesia, Great Britain, Arab Saudi, Perancis dan Jerman. Malah di pasaran Amerika Syarikat, ia mengetepikan lagu-lagu baharu artis terkenal seperti Ed Sheeran dan Nicki Minaj. Keseluruhan hari pertama pelancarannya, Stay Alive mencecah nombor 1 di iTunes 93 negara. Webtoon 7 Fates, Chaco adalah salah satu produk baharu Hype, syarikat sama yang menguruskan BTS. Ia menampilkan kesemua anggota kumpulan itu sebagai pelakonnya. Kita lihat di sini ada dua pasang kasut emas yang dimiliki oleh saudara Hashim Mustafa, iaitu antara pemain bola sepak negara kita di era 80-an hingga tahun 2000 yang berasal daripada Kelantan dan memiliki satu-satunya pemain bola sepak yang memiliki dua pasang kasut emas. Ini menunjukkan bahawa anugerah yang diberikan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FAM kepada penggiat sukan. Di sini kita boleh lihat bagaimana unsur emas itu diangkat untuk dijadikan sebagai sebahagian daripada anugerah sukan yang diterapkan di kasut-kasut sukan, terutamanya kasut bola sepak. Bekas pemain hoki kebangsaan Megat Azrafiq Megat Termizi dilantik sebagai ketua jurulatih skuad pembangunan kebangsaan lelaki bagi saingan Liga Hoki Malaysia LHM 2022. Ia diumumkan secara rasmi oleh Konfederasi Hoki Malaysia MHC hari ini yang turut mengumumkan Hikmat A. Kanargi diteruskan sebagai ketua jurulatih skuad pembangunan wanita. And we are also appointing Baljit. As you know, Baljit is already in our coaching setup. So Baljit will be still there as an assistant coach. And then we have a new assistant coach that we appointed, Tengku Tajuddin Zidane as our coach. The thing is, I think these players are all looked as idols because they were all ex-internationals and have done a lot for the country and also for the game. Skuad lelaki pembangunan akan bersaing dalam LHM dari 18 Februari hingga 31 Mac ini bersama 6 lagi pasukan. Sementara kategori wanita, 3 pasukan baharu iaitu Negeri Sembilan Girls, Sarawak dan skuad pembangunan akan berentap bersama Mutiara Impian MSSPP, PSHA Sabah dan KPT Unitan Thunderbolts. Menurut Datuk Seri Subahan, tiada sasaran diletakkan untuk kedua-dua pasukan pembangunan ini. Sebaliknya, ia ruang untuk jurulatih dan pemain menimba sebanyak mungkin pengalaman beraksi dalam kejohanan yang cukup kompetitif. Pasukan negara boleh dikatakan sudah bersedia sepenuhnya memulakan cabaran di kejuaraan badminton berpasukan Asia Selangor 2022 yang tinggal 3 hari sahaja lagi. Beraksi di gelanggang sendiri diharap menyuntik lebih keyakinan untuk mengatasi tentangan lawan selepas mengharungi latihan keras sepanjang tempoh persiapan. Kebanyakan pemain dalam skuad negara akan membuat penampilan pertama mereka tahun ini di kejuaraan berpasukan Asia di Setia City Shah Alam. Persiapan telah lama bermula memandangkan Malaysia meletak sasaran awal mahu mara ke separuh akhir yang menjanjikan tempat ke Piala Thomas dan UBA di Thailand Mei nanti. Peluang untuk mara lebih daripada itu juga terbuka lebih luas sekiranya wakil negara memanfaatkan ketiadaan penyertaan pasukan dan pemain ternama lain kali ini. Tekanan tu pasti ada untuk kami sebab kami first team and kami tuan rumah, tapi kami dah siapkanlah fizikal dan mental kami untuk main dan target kami harap kami dapat masuk final. Skuad wanita negara juga sedia membuat kejutan di sebalik undian bersaing dengan juara bertahan Jepun dan India dalam kumpulan Y. Beraksi diiringi sorakan penyokong sendiri boleh menjadi penyumbang penting menangani cabaran lawan. Macam ni saya kena ada more confident sebab masa tu saya pun masih confident lah sebab kita sudah lama tak main game, so itu pun first tournament, so saya agak confident masa tu ya. Kepercayaan dalam kalangan pemain tetap tebal tidak kira siapa sahaja yang diturunkan untuk meraih mata kemenangan. Sejak edisi pertama pada 2016, Malaysia belum pernah merasai gelaran juara dengan skuad lelaki paling hampir melakukannya sebelum tewas kepada juara bertahan Indonesia 1-3 di Filipina pada perlawanan akhir 2020.
Penghasilan Carousel Ice bagi meraihkan tamasya Olimpik musim sejuk Beijing mengakhiri buletin didik. Saya Tarusydi Muhammad Nazri, salam hormat dan jumpa lagi.